Pandangan alam Islam bermaksud Islam sebagai agama dan kepercayaan kita menjadi asas bagaimana kita memandang dan memahami seluruh aspek kehidupan. Bunyinya mudah, tetapi pandangan alam Islam itu bermaksud apa sahaja urusan kehidupan kita, kita akan melihatnya dari kacamata Islam. Ambil sahaja pendidikan. Jika pendidikan dipandang dari pandangan alam Islam, bagaimanakah satu pendidikan itu menjadi pendidikan yang menepati kehendak Islam? Mungkin jawapan kepada persoalan ini terjawab apabila kita berpuas hati dengan apa yang diajar, apa yang dipelajari, siapa yang mengajar, siapa yang belajar, dan di institusi yang bagaimanakah pengajaran dan pembelajaran itu berlaku. Tetapi jika kita menilai pendidikan dengan pandangan alam Islam, sebuah pendidikan lebih daripada soal subjek, siapa yang mengajar, siapa yang belajar, dan di sekolah manakah perkara-perkara tersebut berlaku. Pandangan alam Islam menuntut kita untuk mengkritik seluruh operasi sistem pendidikan, dasar-dasarnya, adakah ia menepati Islam ataupun tidak. Jika pelajar belajar bersungguh-sungguh dan menunjukkan potensi untuk dia mendapat keputusan yang terbaik dalam peperiksaan, tetapi kaedah peperiksaan yang kita pakai ialah kaedah peperiksaan yang bergantung kepada markah peperiksaan akhir tahun, kebetulan pelajar itu berhadapan dengan masalah keluarga tidak sihat, sakit, yang akhirnya membawa kepada beliau mendapat markah lebih rendah daripada yang sepatutnya. Dengan markah yang rendah itu, pelajar tersebut kehilangan peluang untuk mendapat beasiswa dan dipersalahkan. Adakah kaedah peperiksaan tersebut menepati kehendak Islam jika peperiksaan itu reka bentuknya menyebabkan pelajar teraniaya dan keputusannya tidak menceritakan potensi sebenar pelajar tersebut? Apakah ada kaedah peperiksaan lain yang lebih menepati prinsip-prinsip Islam? Jika seorang guru dibebankan dengan bebanan-bebanan kerja yang tidak berada di dalam skop asal kerjanya sebagai seorang guru, adakah tindakan tersebut menepati kehendak Islam? Bagaimanakah akad ijab dan kabul yang kita kenal dalam muamalat dipatuhi pada menentukan apakah kerja cikgu dan apakah bukan kerja cikgu? Itu dua contoh mudah untuk kita menyoal sejauh manakah kita melihat pendidikan kita dengan pandangan Islam. Hal ini merupakan krisis yang boleh kita lihat dalam bentuk-bentuk yang pelbagai. Misalnya, seorang ibu, seorang bapa yang mendapat kesedaran Islam mahu menghantar anak ke sekolah agama, tetapi apabila kita berbincang dengan ibu bapa tersebut, apakah yang sebenarnya dia mahukan daripada pendidikan yang diterima oleh anak-anak ini tadi, berkemungkinan kita mendengar pendapat-pendapat yang diberikan oleh ibu bapa ini tidak ada bezanya dengan pendapat yang diberikan oleh ibu bapa yang bukan beragama Islam. Apabila kita terlibat di dalam penggubalan polisi dan dasar, apakah asas yang dipakai untuk menggubal polisi dan dasar tersebut? Adakah semata-mata berasaskan kepada teori-teori yang kita belajar yang memberikan kepada kita kelayakan akademik di dalam bidang berkaitan dengan kerja berkenaan, atau kita mengkritik teori dan amalan kerangka yang kita belajar di dalam dunia akademik itu agar menepati kehendak Islam yang berkemungkinan tidak sesuai dengannya? Jika ilmuwan-ilmuwan Islam terdahulu memberikan penekanan agar anak-anak orang miskin dan anak-anak orang kaya diajar dengan kualiti pengajaran yang sama, belajar di tempat yang sama, mengasing-asingkan pelajar berdasarkan kepada latar belakang keluarganya, adakah ia menepati pandangan alam Islam atau sebaliknya? Jika kita beriltizam dengan Islam, kita tidak akan berpuas hati dengan keadaan sistem pendidikan kita, bukan kerana ia tidak kompetitif jika dibandingkan dengan negara lain, tetapi kerana apabila kita melihat ramai yang gelisah, tertekan, berdepan dengan pelbagai masalah, kesan daripada bentuk sistem pendidikan tersebut, Islam adalah agama yang selamat dan sejahtera. Pendidikan yang Islam tidak akan meletakkan murid-murid di dalam keadaan sebaliknya.